Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari, dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac, kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arais TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang semua, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu, let's go. Allahu Akbar. Yeah. Korang asam betul si Mak Zuckerberg Yahudi lah anak ni. Hey. Cerita dia macam ni. Aku punya IG kena block. Bukan kena totally block ataupun kena ban. Tak. Dia dah block aku punya IG live. IG live aku tu, bila aku nak tekan live je, dia akan jadi freeze. Lepas tu dia akan keluar notification. Katanya aku tak boleh lagi buat IG live. Aku tak boleh share aku punya IG live. Kenapa? Cerita dia macam ni. Straightforward je aku beritahu. Pada satu hari tu, adalah seseorang ni DM aku. Dia menawarkan aku kerja. Kerja apa? Kerja menjadi anak ikan. Anak ikan kepada mak-mak ikan di sekitar JB, di sekitar Singapura kot. Macam tu lah, dengan gaji RM7,000. Kira diorang ni macam ejen lah, ejen mencari anak ikan. Jadi aku telah pun screenshot dia punya perbualan tu dan aku nak viralkan lah supaya kita semua berjaga-jaga. Maybe ada yang tengah desperate nak cari kerja, tak ada income, tiba-tiba kau jadi anak ikan kejadah apa kan. So bila aku share je benda tu dengan hashtag-hashtag yang sepatutnya lah. Lepas tu the next day aku nak buat IG live je, dah kena block. So nampak tak? Aku tak tahulah, mungkin dorang menghalalkan kot kerja-kerja mak ikan, anak ikan ni apa semua kan. Mungkin dorang tak nak aku menjadi orang yang menentang apa benda bisnes anak ikan ni kan. Jadi aku tak tahulah kenapa si Yahudi Zuckerberg ni nak ban aku punya ataupun nak block aku punya IG live ni. So hopefully dapatlah segera di-unblockkan lah aku, ya Mark Zuckerberg. Sebab IG live aku ni banyak aku guna sebenarnya. Kadang-kadang aku buat talk online, lepas tu aku banyak share pasal aku punya live, pasal aku punya fitness. Kadang-kadang aku buat giveaway, aku nak bagi bantuan pun aku buat live. Jadi kalau tiba-tiba live aku tu kena block, so macam menyukakan sikit lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, sebab semuanya berlaku dengan izin Allah pun. Tapi kalau boleh lah kan, Mark Zuckerberg, kau unblock lah balik aku punya IG live ni, okay? So please minta tolong sangat-sangat. Thank you. Saja aku nak update sikit status ataupun keadaan aku dan family aku. Okay, yang sekarang ni yang confirm positif ialah aku, wife aku dan anak aku yang nombor 4 dengan nombor 5. Yang nombor 4 tu umur dia 2 tahun, yang nombor 5 tu umur dia 9 bulan. Jadi macam aku dengan wife aku setakat hari ni kita orang okey, simptom pun dah semakin ringan, demam pun dah tak ada, cuma tinggal batuk, sakit tekak. Lepas tu tekak dia rasa tak sedap lah. Cuma yang kesiannya adalah anak aku yang 2 orang tu, sebab 2 orang masih lagi tak divaksin. Lepas tu 2 orang umur 2 tahun dengan 9 bulan. Jadi 2 orang punya kesan simptom yang 2 orang alami tu memang sangat teruk lah. Sangat teruk dari segi apa? Diorang punya demam. Diorang punya demam, macam semalam aku terpaksa bawa diorang pergi ke hospital Tuanku Mizan, sebab demam diorang memang tak kebah-kebah langsung walaupun dah bagi ubat.
Jadi bila sampai dekat had mizan, diorang kena drip, masuk air dan sebagainya. Alhamdulillah dia turun sikit, and then bawa balik, dia naik balik. Cumanya daripada pakar pediatrik, dia bagi tahu diorang masih lagi dalam kategori 2A, sebab diorang punya oksigen, diorang punya SpO2 masih di paras yang selamat lah, 95 dan ke atas. Dan setakat hari ni, tadi pun aku cek diorang punya oksigen masih lagi di paras yang selamat lah, cuma demam je lah. So nasihat daripada doktor, dia sebanyakkan minum air, lepas tu selalu tuam diorang dengan kain basah, selalu mandikan diorang. Lepas tu kena bagi diorang jus lah, benda lah, supaya dapat regulate diorang punya suhu tu lah. So insyaAllah minta korang tolong doakan supaya anak-anak aku dapat go through lah. Aku faham ini adalah fasa normal kalau seseorang itu kena COVID. Mungkin berat bagi yang kanak-kanak 2 tahun dan ke bawah ni. So aku minta korang doakan aku dan anak-anak aku kuat lah untuk nak tempuh fasa yang dia punya simptom ni dia spike teruk ni kan. Macam aku dengan wife aku dah lepas dah, Alhamdulillah. Dan aku juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hospital Tuanku Mizan. Walaupun jauh daripada rumah aku, tapi orang kata dia punya flow semalam tu cantik lah. Biasanya kalau kita pergi hospital lain, hospital Kajang dan sebagainya kan, kalau emergency macam ni kena tunggu lama, sebab dia ramai orang pergilah. Lepas tu dengan diorang punya servis pun kadang-kadang slow sikit, sebab kita faham sekarang ni pun orang kata kes COVID pun makin naik, makin ramai orang yang di-warded dan di-admitted dekat hospital pun. Tapi Alhamdulillah dekat had mizan, Hospital Angkatan Tentera, which is privilege yang aku dapat sebagai bekas pegawai. Flow dia cantik lah. Aku pergi, aku isi-isi borang, terus masuk dekat zon merah, terus anak aku dicek, dirawat dan sebagainya lah. So terima kasih banyak-banyak kepada Hospital Tuanku Mizan Wangsa Maju. So insya-Allah aku ada beberapa video yang aku nak keluarkan, yang mungkin benda ni dah lama aku dah shoot dah video tu, sebenarnya dah siap editing dah. Cumanya disebabkan jadi benda-benda macam ni, jadi aku tak boleh nak keluarkan lah video tu. So korang janganlah terkejut kalau tiba-tiba isu tu lama tapi tiba-tiba aku keluarkan lambat, disebabkan benda-benda macam ni. Tapi aku perlukan juga keluarkan video-video tu supaya dapat merungkai, dapat memberi pencerahan dan penjelasan lah kepada korang. Terutamanya adalah isu-isu yang berkaitan dengan, contohnya macam ada sekali itu viral yang kapal terbang kita dikawal oleh US lah, kita tak boleh tembak kita punya weaponry dekat dalam Hornet tu, US simpan dia punya source code lah. Aku dah ada dah jawapan dia, dah lama dah aku shoot video tu, dah editing dah siap dah. So insyaAllah aku akan keluarkan nanti. So itu je lah kot aku punya video kali ni. Tak sampai 10 minit pun. Biasanya aku buat video 10 minit ke 15 minit kan. Tapi aku tak ada banyak nak cakap pun, sebab aku pun masih lagi dalam fasa nak menguatkan diri menempuh apa yang diuji lah, apa yang Allah uji aku sekarang ni lah. InsyaAllah aku okey je, aku tak ada apa-apa. Cuma aku risaukan anak-anak aku sajalah. So korang boleh share video ni. Kalau korang nak share, boleh komen apa yang korang nak komen. So jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Minta sangat korang tolong doakan supaya anak-anak aku cepat sihat dan aku dan isteri aku diberi kekuatan untuk jaga, untuk nak menempuh semua ni lah. Dan korang pun sama, korang kena jaga kesihatan, banyakkan makan benda-benda yang healthy, korang kena rajin senaman. Untuk siapa yang tak ambil vaksin lagi tu, ambil lah vaksin tu sebagai langkah untuk nak ikhtiar. Macam aku dengan wife aku, mungkin insya-Allah dengan izin Allah, disebabkan oleh booster vaksin yang aku ambil tu, dia tak teruk sangat lah bila dah kena COVID tu. Mungkin anak-anak aku ni, satu disebabkan umur yang masih kecil dan juga diorang pun tak divaksin lagi, jadi kesan dia sedikit teruk lah. So kita jaga amal ibadah kita, improve diri kita, dekatkan diri kita dengan Allah, kita baiki segala kelemahan kita, dan insyaAllah kita sama-sama menuju ke syurga yang abadi. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.